Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada pagi ini dalam mata pelajaran sejarah tahun 4. Okey. Sejarah tahun 4. Hari ini saya akan membincangkan satu tajuk iaitu tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sebelum kita pergi kepada lebih lanjut lagi mengenai tajuk tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka ini, anak-anak semua kena bersedia bahawa dalam pelajaran ini kita akan mempelajari 3 benda. Yang pertama sekali ialah menyatakan struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, kita kena tahu dan menjelaskan maksud tokoh terbilang. Apa itu tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang ketiga, kita perlu tahu ataupun kita perlu mengkategorikan, mengkelaskan peranan. Okey, peranan-peranan tokoh termasuklah peranan sultan, peranan bendahara dan laksmana dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Seperti mana yang kita ketahui, pertama sekali kita nak belajar dalam tajuk ini ialah struktur masyarakat. Kalau anak-anak pernah menonton cerita-cerita lama, cerita-cerita berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka, anak-anak akan lihat dalam konteks struktur masyarakat pada zaman itu ialah terbahagi kepada 4 bahagian. Kalau dalam buku teksnya dia tunjuk dalam bentuk piramid. Dalam bentuk piramid di mana bahagian atas, 2 bahagian atas iaitu dimulai dengan golongan sultan ataupun raja. Di bawah sultan ataupun raja adalah golongan pembesar. Seterusnya rakyat dan akhirnya hamba. Okey, 4 ya. Yang pertama sekali sultan ataupun raja, yang kedua pembesar, yang ketiga rakyat dan yang keempat ialah hamba. Okey. 2 golongan teratas iaitu sultan dan pembesar itu adalah golongan pemerintah. Kita panggil dia sebagai golongan pemerintah. Dan 2 bahagian yang di bawah iaitu rakyat dan hamba kita panggil golongan yang diperintah. Okey? Golongan yang diperintah. Okey, siapa itu sultan? Dalam konteks struktur masyarakat ni, siapa itu sultan? Sultan dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri. Dan sultan juga menjadikan simbol perpaduan kepada rakyat. Okey, itu adalah sultan. Dan siapa pula pembesar? Pembesar ialah individu yang dilantik oleh sultan bagi membantu sultan dalam mentadbir pentadbiran negeri. Kadang-kadang pembesar ini terdiri daripada rakyat jelaka. Rakyat yang dilantik oleh sultan untuk membantu sultan dalam pentadbiran negeri. Dan siapa pula rakyat? Rakyat ialah penduduk negeri Melaka itu. Dan penduduk ini merupakan penduduk yang memberikan tumpah dan taat setia kepada sultan dan pembesar di Melaka. Itu adalah rakyat. Dan kumpulan yang paling bawah dalam struktur masyarakat Kesultanan Melaka ialah hamba. Hamba ni ialah orang suruhan. Orang suruhan siapa? Orang suruhan sultan ataupun pembesar.
Uh, pada zaman dulu, nak tahu pembesar ataupun sultan itu memiliki kekayaan berdasarkan kepada jumlah hamba, ketinggian statusnya. Kalaulah sultan tu mempunyai banyak ataupun ramai hamba, maka status sultan ataupun pembesar itu begitu tinggi. Dinilai dari segi bilangan hamba, iaitu orang suruhan. Okey, yang tu kita dah berjaya mengetahui struktur. Okey, saya ulang balik. Struktur masyarakat Kesultanan Melayu Melaka terdiri daripada 4, iaitu sultan ataupun raja. Yang keduanya ialah pembesar. Yang ketiga rakyat, dan yang keempat hamba. Okey, kita dah tahu struktur, kita tahu pula apa yang dikatakan dengan tokoh terbilang. Siapa tokoh terbilang? Kenapa kita panggil dia sebagai tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka? Tokoh terbilang ni seorang individu yang mempunyai peranan dan dihormati serta disanjungi oleh masyarakat. Itu kita panggil tokoh terbilang. Tokoh terbilang merupakan individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Kalau di Melaka lah. Individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat di Melaka. Okey. Dia mesti mempunyai ciri-ciri. Tokoh terbilang ni ada ciri-ciri dia. Tak boleh kita kata, oh ini orang ni tokoh terbilang. Orang ni tahu. Dia ada ciri-ciri. Ya, ciri yang pertama ialah gagah. Gagah. Contoh macam Parameswara. Parameswara kita akan bincangkan sekejap lagi. Bukan hari ni. Di tajuk lain, dia ada satu tajuk khusus bagi Parameswara, iaitu pembukaan Melaka. Okey. Gagah digambarkan, Parameswara ialah seorang yang gagah yang membuka Melaka. Okey. Yang kedua ialah mempertahankan kedudukan negara. Kalau dalam buku teks awak, dia sebut dalam tu Tun Perak. Tun Perak ataupun bendahara paduka raja. Ini bendahara yang paling berjasa. Bendahara yang paling berjasa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Dan ciri yang ketiga ialah berkorban. Berkorban untuk negara. Okey. Berkorban untuk negara. Kalau dalam buku teks tu, dia tujukan khas kepada Hang Tuah. Laksmana Hang Tuah. Okey, 3 ciri-ciri. Okey, tadi kita kena tahu apa itu tokoh terbilang. Tokoh terbilang ialah individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Mempunyai 3 ciri-ciri, iaitu gagah, mempertahankan kedudukan negara, serta berkorban untuk negara. 3 benda ciri-ciri. Ingat itu je. Ciri-ciri tokoh terbilang. Kalau kita tengok dalam buku teks sejarah tahun 4, tokoh terbilang ni dia ada bahagikan kepada 6 orang tokoh. Yang pertama iaitu Parameswara. Awak boleh merujuk buku teks. Yang pertama Parameswara, yang kedua Sultan Muzaffar Shah, yang ketiga Sultan Mansur Shah, yang keempat Sultan Alauddin Riayat Shah, yang kelima Bendahara Tun Perak, dan yang keenam Laksmana Hang Tuah. Okey, kalau dalam buku teks dia ada ceritakan 6 tokoh terbilang beserta dengan sumbangan-sumbangannya. Okey, awak boleh merujuk buku teks, awak boleh baca balik 6 individu tokoh terbilang tadi. Saya ulang balik: Parameswara, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, Bendahara Tun Perak, dan
Laksmana Hang Tuah. Okey. Sumbangannya awak boleh tengok dalam buku teks ya. Ada yang kalau Parameswara tu terkenal dengan pengasas kepada Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Lepas tu dia juga memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Itu kalau Parameswara lah. Kalau Laksmana Hang Tuah ni dia memastikan keselamatan perairan Melaka. Laksmana. Okey. Laksmana ni dia tugas dia kalau zaman sekarang ni lebih kepada ketua angkatan tentera lah. Ketua angkatan tentera laut. Dia mengawal dia keselamatan. Kalau Bendahara Tun Perak pula ni dia menguruskan pentadbiran negara secara sistematik. Kalau sekarang bendahara, kalau jawatan sekarang lebih kurang kepada Perdana Menteri lah. Okey, Sultan lah. Bendahara ni ibaratkan Perdana Menteri, Laksmana Ketua Angkatan Perang lah. Contoh kalau sekarang ni lebih menjurus kepada Panglima Angkatan Tentera. Okey. Itu ialah sedikit mengenai tokoh-tokoh yang ada di Melaka. Okey. Peranan. Kita tengok pula dari segi peranan dia. Yang ketiga kita kena tahu peranan. Sultan. Apa peranan Sultan? Sultan ni dia selain daripada Laksmana, dia juga mengetuai angkatan tentera. Seperti sekarang lah, Raja ataupun Agong ialah ketua angkatan tentera. Kalau Kesultanan Melayu Melaka, Sultan juga merupakan ketua angkatan tentera bagi jajahan takluk dia. Tapi tugas yang paling utamanya ialah Sultan ialah ketua bagi agama Islam dan adat istiadat Melayu. Dan peranan selain daripada itu juga, Sultan juga berperanan untuk memastikan keamanan negeri Melaka terpelihara. Dan Sultan ni dia mestilah seorang yang berilmu dan berpengetahuan lah. Itu adalah peranan sedikit sebanyak peranan Sultan. Okey, kita tengok pula bendahara. Tadi Sultan, pembesar pula. Pembesar ni tadi ni bendahara apa semua kan. Kita ambil pembesarnya bendahara. Apa peranan bendahara? Yang tadi saya cakap ialah menguruskan pentadbiran negara dengan lebih sistematik. Lepas tu menjadi ketua pembesar. Daripada pembesar-pembesar dalam Melaka ni, bendahara ni ialah ketua pembesar. Contohnya di zaman sekarang lah, menteri-menteri ketuanya ialah Perdana Menteri. Okey. Lepas tu dia ni tugas dia ialah membantu Sultan. Tak kira dari segi apa, pentadbiran, agama Islam. Bendahara ni merupakan pembantu kepada Sultan dan menjadi hakim. Ketua hakim serta angkatan perang ni dia akan mengetuai. Okey, bendahara. Okey, boleh rujuk kepada buku teks. Dan yang ketiga kita tengok Hang Tuah, Laksmana Hang Tuah. Apa dia peranan dia? Saya sebut tadi dia menjaga perairan Melaka. Jadi dia merupakan ketua angkatan laut. Ketua angkatan laut Melaka daripada diserang. Jadi apa-apa di kawasan perairan, peranannya ialah Hang Tuah. Dan Hang Tuah juga dihantar oleh Sultan sebagai utusan ke luar negara. Okey, apa-apa utusan ke luar negara, Laksmana Hang Tuah lah akan mengetuainya. Kalau awak baca cerita Hang Tuah ni, banyaklah ceritanya Hang Tuah dalam sejarah Melayu digambarkan Hang Tuah ni. Sampai ada yang terkini. Ni yang terkini, luar sikit, kita keluar sikit. Yang terkini catatan buku Hang Tuah ni dicatatkan ataupun tajuknya catatan Okinawa. Catatan Okinawa. Dari Jepun. Hang Tuah pun ada sampai ke Jepun. Ini adalah pengkajian baru ditemui Hang Tuah ni pernah bekerjasama dengan Jepun pada ketika dulu. Okey.
Selain pada mengetuai angkatan luar rasmi sebagai duta Melaka, dan dia juga merupakan pengawal peribadi kepada Sultan. Hang Tuah ni pengawal peribadi kepada Sultan. Selain daripada tugas dia menjaga perairan laut lah. Itu 3 benda yang kita sudah belajar hari ini. Yang pertama secara ringkas ni, kalau saya nak buat detail dalam live video ni, saya takut dalam masa yang lama awak tak berdepan dengan saya, awak akan keliru. Jadi saya buat perkara-perkara yang penting sahaja, yang ringkas saja. Yang pertama sekali, struktur masyarakat. Yang kedua, apa itu tokoh terbilang. Dan yang ketiga ialah peranan yang dimainkan oleh tokoh terbilang. Kita ambil 3 aja: Sultan, Tun Perak dan juga Hang Tuah. Okey, untuk penambahan lain awak boleh buka buku, teks dan baca. Sambil-sambil tu saya bagi penerangan ni pun awak boleh tengok buku teks. Kerana tajuk ni tak adalah panjang sangat. Dia membincangkan perkara ini, 3 perkara tersebut, dan pecahannya akan pergi kepada tajuk selepas ini, pembukaan Melaka, Parameswara, Hang Tuah, Bendahara. Dia akan pergi tajuk khusus-khusus selepas ini. Hari ini tajuk umum. Saya rasa untuk hari ini setakat itu sahaja. Sekejap lagi saya akan bagi catatan nota. Semua awak catat dia nota ni dalam buku tulis. Nanti apabila keadaan pulih sepenuhnya, saya akan ulang balik tajuk ini dan saya akan bagi beberapa latihan. Kalau ada apa-apa tak faham, boleh terus WhatsApp saya. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.